Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita teruskan kuliah kita pada pagi ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan membincangkan tentang tafsir surah Quraisy. Surah Quraisy pada muka surat 403. 403. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kita baca terjemahan, dan kalau ada kita baca apa yang dituliskan oleh penulis Dr. Abdullah Yassin hafizahullah, dan sekiranya ada sesuatu yang perlu diterangkan, saya akan terangkan insya-Allah, dan perbincangan kita akan letakkan di belakang insya-Allah. Surah Quraisy, surah yang ke-106, iaitu mengikut susunan mushaf, yang bererti suku Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kita baca terjemahan yang dituliskan di sini kerana maknanya ada pelbagai, nanti akan disyarahkan. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf, iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim sejuk dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Baitullah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah Quraisy mengandungi 4 ayat, antara surah-surah pendek Al-Quranul Karim, dan pengajarannya sangat besar. Kita baca makna perkataan ilaf. Kalimah ilaf diterjemahkan sebagai kebiasaan, dan ini salah satu daripada makna yang terkandung pada kalimah ini. Ilaf daripada iktilaf, iaitu kebiasaan. Quraisy, kalimah Quraisy adalah kumpulan beberapa kabilah atau suku yang berasal daripada keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Khilaf yang ada beberapa khilaf, cuma saya tak nak bincangkan secara detail berkaitan keturunan Arab, kerana kalau kita bincangkan secara detail, berkemungkinan di kalangan kita taklah mahir dengan kabilah-kabilah Arab. Jadi kita cukup menerima pandangan ini, iaitu keturunan An-Nadhr bin Kinanah, daripada Kinanah ke bawah, daripada An-Nadhr ke bawah, dinamakan sebagai keturunan Quraisy. Perkataan Quraisy diambil daripada perkataan Qarsh,
ini juga salah satu pandangan, iaitu sejenis binatang laut. Sebenarnya ikan, sejenis ikan yang sangat besar, yang bijak, dan dalam kepercayaan Arab Quraisy bahawa ikan itu ikan yang paling hebat. Sejenis binatang laut yang sangat besar, hampir menyamai besarnya kapal. Di bangsa Quraisy disamakan antara Quraisy dengan Qarsh, iaitu ikan ini, kerana binatang tersebut iaitu ikan makan tetapi tidak dimakan. Ini terjemahan daripada bahasa Arab. Ikan ini ikan pemangsa dan tidak ada ikan yang memangsakannya. Tinggi dan tidak ada yang mengatasi ketinggiannya. Disebutkan dalam bentuk kecil atau tasghir, qarshun, kita panggil Quraisy. Bahasa Arab, kalau kita bunyi perkataan qarshun, kemudian membaca Quraisy, itu nama tasghir. Tasghir artinya biasanya disebutkan dengan lafaz, mengecilkan lafaz. Kebiasaannya bila seseorang itu lebih kecil atau hampir serupa dengan yang asal, maka ditasghirkan. Contohnya Uthman dikecilkan dengan Uthaim. Kalau contoh ada dua orang adik-beradik, ada orang adik-beradik kembar, seorang nama Fadal, yang kedua nama Fudail. Jadi Fadal dan Fudail. Fudail sebutan dengan wazan fu'ail dinamakan sebagai tasghir. Qarshun Quraisy. Qarshun Quraisy. Contoh nama saya Syafiq, Syufaiq. Kalau nama nama contohnya, kalau kita kata nama seseorang, nama dia Alim, Ulaim. Begitulah. Kaedah begini dinamakan sebagai tasghir. Disebutkan dalam bentuk tasghir ataupun bentuk dikecilkan lafaz tersebut untuk menyatakan betapa hebat atau agungnya suku Quraisy. Sebab seolah-olah Quraisy ini menyamai ikan yang besar tersebut. Menyamai kehebatan ikan tersebut. Sebab bangsa Quraisy memang bangsa yang hebat. Kita akan sebutkan kenapa dia hebat lepas ini. Abu Hayyan berkata, salah satu daripada ulama, seorang Abu Hayyan, ulama bahasa dan tafsir, Quraisy dinamakan Quraisy. Okey, ini pandangan pertama. Pandangan pertama, kenapa Quraisy dinamakan sebagai Quraisy? Sebab berdasarkan kepada nama ikan tadi atau nama binatang tadi. Disebut binatang maksudnya ikan. Sebenarnya Quraisy ini adalah sejenis ikan atau Qarsh. Punca kenapa orang Quraisy dinamakan, bangsa Quraisy dinamakan sebagai Quraisy, sebab ikan yang hebat di lautan dipanggil ikan Qarsh. Jadi bangsa yang hebat di tanah Arab dikenali sebagai Quraisy, menyamai, hampir menyamai kehebatan yang ada pada ikan tersebut. Jadi mereka dinamakan sebagai Quraisy. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua dikemukakan oleh Abu Hayyan. Beliau berkata, ataupun boleh dinukilkan oleh Abu Hayyan, beliau kata Quraisy dinamakan Quraisy kerana perpaduan mereka setelah mereka berpecah. Mereka telah disatukan kembali oleh Quraisy bin Kilab di tanah haram. Mereka kerana kenapa mereka boleh bersatu oleh Qusay bin Kilab, oleh Qusay bin Kilab. Dan ini pandangan kedua. Sebab tu saya sebut tadi, ada pandangan kata daripada An-Nadhr, bin Kinanah, di situ nama Quraisy. Jadi pandangan yang kedua kata Quraisy itu daripada keturunan Qusay bin Kilab. Qusay ke bawah. Tak apalah, dua-dua pandangan ini ada. Jadi kenapa dinamakan sebagai Quraisy? Mereka kata sebab Qusay bin Kilab telah menyatukan mereka di tanah haram. Kenapa? Sebab orang Quraisy hampir-hampir terjadi seperti golongan lain. Orang Arab
di tanah di padang pasir mereka berpindah randah. Kerana keadaan faktor geografi, mereka terpaksa berpindah randah mencari kawasan air kerana untuk survive, untuk hidup di padang pasir. Dan begitu juga untuk mencari makanan. Maka Al-Mukarramah pernah terjadi selepas air Zam-Zam dengan berkat Ismail alaihi salam, Allah keluarkan air Zam-Zam di Makkah Al-Mukarramah. Mereka tinggal di sana sehinggalah pada suatu ketika sumber air Zam-Zam tertanam, tertutup. Jadi mereka terpaksa mencari sumber air yang lain, yang mana agak susah untuk mereka cari. Dan yang kedua, di tanah yang gersang itu tidak tumbuh tumbuhan. Dan begitulah keadaannya. Tanah yang kering, tidak ada tumbuhan. Keadaan yang begini menyebabkan mereka terpaksa berpecah. Berpecah. Masing-masing bergerak untuk mencari makanan. Namun akhirnya Qusay bin Kilab kumpulkan mereka semua, kumpul dan mereka bersatu atas dasar bekerjasama. Akhirnya orang Arab Quraisy dinamakan sebagai Quraisy. Jadi kaedah mereka kerjasama antaranya adalah mereka berkumpul dan mengadakan perjalanan perniagaan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Dan hasil daripada perniagaan tadi akan dikongsi bersama oleh seluruh penduduk, seluruh bangsa Quraisy. Mereka akan kongsi keuntungan daripada perniagaan tersebut kepada seluruh penduduk. Pada masa yang sama, tiap-tiap orang yang meletakkan bahagian mereka akan dapat bahagian yang selayaknya. Jadi orang Quraisy ni bangsa yang sangat bersatu antara satu sama lain. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Taala bersumpah ataupun menyebutkan perkara ini dalam surah ini. Mana lam di sini artinya Allah kata orang Quraisy ni mereka bersatu. Sedangkan pada logik kedudukannya mereka akan berpecah seperti bangsa Arab yang lain. Okey, jadi pandangan kedua kata Abu Hayyan, kalimah Quraisy berasal dari kalimah takrish. Takrish ni maksudnya persatuan, iaitu yang bermaksud at-tajammu' wal iltiam. Mereka berhimpun dan bersatu secara harmoni. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita. Mereka berkumpul melakukan rihlat asy-syita. Rihlah artinya perjalanan. Asy-syita musim sejuk. Rihlat asy-syita perjalanan pada musim sejuk. Bila mereka sejuk, mereka pergi ke negeri yang panas. Itu mereka pergi ke negeri Yaman. Berniaga di negeri Yaman. Itu dapatkan hasil di negeri panas. Was-saif, rihlat asy-syita'i was-saif. Saif adalah musim panas, iaitu daripada bulan 6 sampai bulan 10 atau pada pertengahan bulan 9. Falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah. Oleh sebab itu hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait. Al-bait artinya Kaabah. Rabb hadzal bait, Tuhan yang menjaga Kaabah. Alladzi at'amahum, yang telah memberikan mereka makan atau yang telah melapangkan rezeki mereka, min ju', menjauhkan mereka daripada lapar. Ju' itu kelaparan. Wa amanahum, yang mengamankan mereka, min khauf, daripada ketakutan. Okey, ini makna yang tercatat di sini secara lafzi. Tiap-tiap perkataan diberikan makna. Perkataan-perkataan yang perlu kepada penterjemahan diberikan makna di sini. Okey, kita tengok apa yang ditulis berkaitan dengan surah Quraisy. Muqaddimah.
Surah ini terdiri dari 4 ayat. Surah ini terdiri dari 4 ayat menurut mushaf imam, mushaf yang tercatat pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Surah ini terdiri dari 4 ayat termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Secara ijma' tidak ada perbezaan pandangan ulama dalam menetapkan bahawa surah Quraisy adalah surah Makkiyah. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah rumah ini, Tuhan kepada rumah ini, iaitu Tuhan kepada Kaabah ini. Kali hadza di situ menunjukkan al-isyarah lil qarib, mengisyaratkan suatu perkara yang dekat. Artinya ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, Nabi berada di tempat itu, iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah kata, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka, iaitu orang Quraisy, sepatutnya mereka menyembah Tuhan kepada Kaabah ini, Tuhan kepada rumah ini. Artinya surah ini adalah surah Makkiyah. Sebab itu tidak ada khilaf di kalangan ulama'. Sama juga seperti dalam surah At-Tin. Juga ulama ijma' bahawa surah itu adalah surah Makkiyah, kerana Allah kata wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Jadi surah ini surah Makkiyah secara ijma' tanpa berlaku perselisihan pendapat, dan diturunkan sesudah surah At-Tin. Sebab tu kita sebut tadi, Allah kata wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita akan bincangkan kemudian. Diturunkan pada surah selepas surah At-Tin. Cuma ulama khilaf, adakah surah ini ada surah yang tersendiri ataupun surah At-Tin ini, surah Quraisy ini merupakan sambungan daripada surah Al-Fil. Surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa? Kerana maknanya bersangkut paut. Kita akan bincangkan ketika tafsir nanti insya-Allah. Nama Quraisy diambil dari perkataan Quraisy yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ini kaedah umum penamaan surah, kebiasaannya diambil daripada perkataan yang terdapat pada surah. Kadang-kadang diambil dari segi makna atau konteks yang ada pada surah tersebut. Macam surah Al-Ikhlas, tak ada perkataan ikhlas, tapi dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas kerana isi kandungan makna konteks surah itu menceritakan tentang makna ikhlas. Kebanyakan surah diambil daripada perkataan yang terdapat pada surah tersebut, kerana tujuan penamaan adalah untuk memperkenalkan. Bila untuk memperkenalkan, lebih senang, lebih mudah untuk dikenali apabila diambil salah satu daripada perkataan yang terdapat pada surah-surah tertentu. Namun Quraisy, nama Quraisy diambil dari perkataan Quraisy yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat penghormatan untuk memelihara Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Okey, terus kita akan baca lagi sebab saya nampak apa yang ditulis di sini cukup untuk kita faham, kecuali kalau perlu pada ulasan. Munasabah surah. Apa arti munasabah surah? Apa hubungan surah ini dengan surah sebelumnya dan selepasnya? Ini nama ilmu munasabah. Kerana bagi ulama tafsir, bagi jumhur ulama tafsir mengatakan bahawa susunan surah selepas surah itu salah satu daripada perkara tauqifi. Artinya memang Allah yang letakkan begitu. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa susunan surah itu ijtihadi. Namun pandangan ini pandangan tidak kuat. Pandangan yang kuat, susunan surah Al-Quranul Karim merupakan tauqifi, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ianya suatu ketetapan, maka kita tahu bahawa ketetapan itu mesti ada kesesuaiannya, mesti ada rahsianya, mesti ada kesinambungannya. Jadi munasabah surah kita boleh
letakkan makna sebagai kesinambungan makna surah ini dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya. Okey, hubungan antara kedua-dua surah ini, iaitu surah Quraisy dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fil, sangat erat. Apa hubungannya? Satu, kedua-duanya menyebut tentang nikmat Allah kepada penduduk kota Makkah. Surah Al-Fil mengandungi kisah tentang kehancuran tentera bergajah yang ingin merobohkan Kaabah, iaitu tentera Abraha. Allah selamatkan Kaabah dan Allah selamatkan penduduk Mekah daripada serangan Abraha bersama dengan tentera bergajahnya. Nikmat Allah yang besar. Sedangkan surah Quraisy pula menyebut tentang nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kaum Quraisy, iaitu keamanan dan kemakmuran hidup. Jadi dua surah ini berkaitan dengan bangsa Quraisy. Malah, okey, tengok bawah. Dan kerana hubungan antara kedua surah tersebut sangat erat sehingga Ubay bin Ka'ab iaitu penulis wahyu, malah orang yang paling alim tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Sehingga kan pada suatu hari Nabi SAW jumpa dengan Ubay, Nabi tanya, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam?" Wahai Abul Munzir, tahu ke tidak dalam ayat Quran yang kamu baca, yang kamu hafal dan kamu tulis itu, ayat mana yang paling agung isi kandungannya? Nabi tak beritahu. Nabi terus tanya pada Ubay. Bila Ubay dengar Nabi tanya, biasa Ubay akan jawab seperti semua sahabat yang lain jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kerana inilah kaedah sahabat-sahabat beradab dengan Rasulullah. Kerana berkemungkinan Rasulullah bertanya dengan tujuan untuk menarik perhatian. Rasulullah nak beritahu. Kemudian bila Ubay kata Allah wa Rasulullah alam, Nabi ulang balik. Nabi kata, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka azam?" Wahai Abul Munzir, tahu tak ayat yang paling agung sekali dalam Al-Quran Karim? Apa pandangan kamu? Apakah surah yang paling agung? Ketika Ubay ditanya begitu, Ubay faham bahawa bila Nabi ulang balik, Ubay faham kata ini adalah soalan Nabi yang Nabi minta Ubay berikan pandangan. Ketika itu Ubay terus jawab. Ubay kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay terus dapat akses maklumat. Beliau, bila maklumat yang ada pada beliau hafal Al-Quran, satu Quran, bila Nabi tanya begitu, beliau terus dapat tangkap. Beliau hafal dan faham isi kandungan Al-Quran dan beliau membuat kesimpulan bahawa ayat yang paling agung adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat Kursi. Bila Nabi dengar Ubay sebut begitu, Nabi tertepuk dada Ubay. Nabi kata, "Liyahnikal ilma Abul Munzir." Tahniah di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadamu wahai Abul Munzir. Jadi Ubay bin Ka'ab, sahabat yang paling alim dalam tafsir, dalam Al-Quranul Karim. Okay. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berpandangan, beliau menjadikan kedua-duanya, iaitu surah Al-Fil dan surah Quraisy, sebagai satu surah. Mana dua-dua surah ini dikira sebagai satu surah. Artinya, beliau baca, kalau dalam solat, beliau baca kedua-dua surah ini seperti satu surah. Kalau beliau baca surah Al-Fil, sambungannya terus kepada surah Quraisy. Kerana beliau berpandangan dua surah ini merupakan satu surah. Sebab tu contoh kita baca. Kita baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil.
فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش, tanpa ada bismillah di tengahnya. Ataupun فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi bila jadikan sebagai satu surah, sebagai satu surah. Pandangan ini juga merupakan pandangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu juga oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka kalau jadi imam, mereka baca solat, mereka baca surah Quraisy mereka tak pisahkan daripada daripada surah Fil, dianggap sebagai satu surah. Jadi kalau ada yang sebut bahawa surah Al-Fil dan surah Quraisy itu ijma' bahawa dua surah berbeza, tidak ijma'. Namun dikatakan bahawa yastaqar al-amr, bila ditetapkan begitu, diputuskan begitu menurut pandangan panel-panel ketika penulisan Al-Quranul Karim, maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan dengan yang lain akur dengan ketetapan tersebut, walaupun mereka tetap mempunyai pandangan yang tersendiri, kerana ulama tak khilaf dari segi susunan Quran daripada Alhamdulillah sampai An-Nas. Cuma mereka khilaf kerana ketetapan pada satu surah itu kat mana hujungnya. Seperti sebahagian daripada ulama juga mereka ketika baca surah Ad-Duha disambungkan dengan surah Al-Insyirah. Ad-Duha habis, Ad-Duha itu dikira sebahagian daripada surah Asy-Syarah. Itu juga salah satu daripada surah-surah yang berlaku khilaf, kerana isi kandungan maknanya dan konteksnya sama. Kisahnya berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah bersambung sebagaimana bersambungnya surah Fil dengan Quraisy, kerana konteks dan tajuknya sama. Okey. Dan kerana hubungan antara kedua-dua surah tersebut sangat erat, sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadikan kedua-duanya sebagai satu surah. Dan diriwayatkan bahawa beliau tidak memisahkan antara kedua surah tersebut dengan basmalah. Tanda dua surah ini surah berbeza, basmalah di tengah-tengah. Sebab tu kalau kita baca surah bersambung, kita kena baca basmalah. Contohnya kalau kita baca dalam solat, kita kena baca basmalah. Bagi pandangan yang contoh surah ketika solat tarawih. Solat tarawih imam baca panjang. Jadi lepas imam baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai akhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian imam kena baca bismillahirrahmanirrahim sebelum alam nashrah laka sadrak. Sama ada dibaca dengan kuat ataupun perlahan menurut dua pandangan. Namun kena baca. Apabila tak baca, seolah-olah dua surah ini merupakan surah yang sama. Namun dalam kedua surah ini, Ubay bin Ka'ab baca kedua surah ini dengan basmalah. Artinya di situ ulama faham bahawa beliau berpandangan bahawa dua surah ini merupakan surah yang sama. Syekh As-Sa'di, ni antara ulama tafsir pada zaman kurun yang ke-21 ini, beliau berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pada suatu hari membaca dalam, ini dinukilkan dalam kitab tafsir beliau, bahawa Sayyidina anhu pernah pada suatu hari membaca di dalam solat maghrib surah At-Tin pada rakaat pertama dan surah Al-Fil dan Quraisy pada rakaat kedua tanpa memisahkan kedua-duanya dengan basmalah. Artinya selain pada Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar bin Khattab juga berpandangan dengan pandangan yang sama. Surah Al-Fil dan surah Quraisy merupakan satu surah. Tidak ada halangan berbuat demikian. Itulah pandangan yang lebih kuat. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau juga cenderung pada pandangan ini. Sebab tu surah
surah Quraisy dengan surah At-Tin, dengan surah Al-Fil sangat ada hubungannya sangat kuat, malah dianggap sebagai satu surah. Okey. Perkara ini penting. Sebab apa? Sebab untuk faham makna kalimah li'ila fi Quraisy. Tiba-tiba Allah sebut li'ila fi Quraisy. InsyaAllah kita kita akan baca. Masa masuk tafsir nanti saya akan syarahkan semula. Sekarang kita baca dulu apa yang ditulis. Fadilat dan sebab turun surah Quraisy. Al-Baihaqi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Khilafiyat bahawa Ummu Hani binti Abu Talib, anak Abu Talib, dan beliau pernah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian suaminya, dan anak beliau ramai, anak masih kecil. Dan Ummu Hani menolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ini sepupu Nabi dan sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ummu Hani tolak pinangan Nabi atas alasan beliau komitmen dengan anak-anak sangat banyak, sedangkan beliau tahu bahawa Nabi SAW mempunyai hak yang lebih besar daripada itu, hak sebagai seorang suami. Oleh kerana beliau berpandangan bahawa anak-anak beliau akan menyibukkan beliau daripada melayani baginda SAW dengan sepatutnya, beliau menolak pinangan Nabi SAW. Dan bukan kerana tidak suka, bukan kerana tidak memuliakan, beliau memohon maaf di atas dasar tersebut, dan Nabi memahami apa yang beliau maksudkan. Dan memang beliau antara wanita yang mempunyai anak yang ramai, ditinggalkan oleh suami, dikatakan ibu yang sangat salah satu contoh sahabiah yang sangat mengambil berat tentang anak-anak. Okey. Ummu Hani radhiyallahu anha, anak kepada Abu Talib, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi7 khilal." Allah lebihkan kaum Quraisy dengan tujuh perkara yang tidak ada pada kaum lain. Pertama, anni minhum, bahawa aku dari kalangan mereka. Orang Melayu bangga dengan mat kilau sekarang. Mat kilau, hang tuah dan sebagainya. Bawalah siapa sekalipun, takkan sama dengan satu bangsa yang merupakan ada seorang lelaki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak syak, bangsa Quraisy adalah bangsa yang terbaik. Dari secara apa? Secara dipanggil secara umum. Bukan tiap-tiap orang Quraisy tu dia baik, tidak. Tapi secara bangsanya, bangsa yang paling mulia. Kenapa? Sebab Nabi SAW dari kalangan bangsa Quraisy. Dan sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga semuanya daripada bangsa Quraisy. Kaum Muhajirin kebanyakan daripada Quraisy. Cukuplah itu kemuliaan. Manusia-manusia terbaik daripada bangsa mereka. Sebab tu dari segi sesuatu bangsa secara umum, bukan berarti ta'asub. Ta'asub menceritakan kelebihan suatu bangsa bukan berarti ta'asub. Tapi ia salah satu daripada ta'rif ataupun mengenali kelebihan kaum. Dan satu-satunya bangsa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelebihan mereka dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Quraisy yang kita bacakan sekarang, dan diisyaratkan dalam beberapa surah yang lain. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Quraisy ini ada 7 kelebihan yang tak ada pada bangsa lain. Pertama, anni minhum, aku dari kalangan mereka. Aku pun orang Quraisy. Yang kedua, wa anna nubuwata fihim. Yang kedua, kenabian, nabi-nabi dari kalangan kenabian itu ada pada mereka, ada dalam bangsa mereka, iaitu lebih kurang satu nabi sendiri daripada bangsa Quraisy. Yang kedua, di kalangan orang Arab yang ada nabi adalah Quraisy. Yang ketiga, wal hijabatu, yang jaga yang letakkan kelambu Kaabah itu bangsa Quraisy. Wasiqayatu
fihim. Begitu juga bangsa yang ditugaskan kepada orang Mekah ketika musim haji, orang datang haji dan umrah adalah daripada bangsa Quraisy. Yang kelima, Nabi kata wa annallaha nasarahum 'alal fil. Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka atas tentera bergajah. Lebih bangsa Quraisy ni kenapa? Allah menangkan mereka atas tentera bergajah. Kita akan syarahkan nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang. Sedangkan tentera bergajah yang datang tadi mereka berbangsa Nasara, iaitu bangsa Nasrani, orang Kristian, yang mana mereka ini kalau tengok pada agama Kristian lebih dekat dengan agama Islam. Tapi Allah SWT menangkan orang musyrikin Mekah. Sebab apa sebagainya kita akan syarahkan juga. Tapi itu satu kelebihan yang besar. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy. Dan prinsip Nabi SAW mungkin orang kata mungkin kerana Nabi Muhammad ada di sana. Tak, Nabi belum lahir. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan ini pada bangsa Quraisy. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Fil dan pada surah Quraisy untuk mereka Allah ingatkan mereka agar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Sepatutnya mereka sembah Allah. Yang keenam, wa annahum abadullah 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada orang lain yang menyembah Allah. Itu ketika Nabi kat Mekah Al-Mukarramah, selama Allah utuskan Nabi di Mekah Al-Mukarramah, mereka sahaja orang beriman di atas muka bumi ini, bangsa tu sahaja yang beriman kepada Allah selama 10 tahun. Malah sebagai ulama sebut kata 10 tahun ini sebagai satu sebutan untuk mudah 10, 20 sebutan tepat. Dikira secara bundal, secara umum. Sepatutnya 13 tahun. Memang bangsa Quraisy sahaja yang di atas muka bumi ini, di seluruh dunia, tak ada bangsa beriman kecuali bangsa Quraisy. Dan mereka lah yang berjuang membawa Islam ke seluruh dunia. Bermula daripada bangsa Quraisy. Semua yang masuk Islam yang awal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Khadijah, dan semua sekali mereka inilah bangsa Quraisy. Kalau di kalangan mereka yang bukan Quraisy, tetapi maula mereka seperti Bilal bin Rabah, beliau bukan bangsa Quraisy, di kalangan orang Muslim Islam awal, namun inilah di sini antara dalil yang Allah mengatakan bahawa seorang hamba itu boleh dinisbahkan kepada suatu kaum. Seperti maula yang dimerdekakan. Hamba dan maula boleh dinisbahkan atau disebutkan mereka sebagai maula Quraisy. Disebabkan pada satu kaum. Sebab Nabi SAW sebut bahawa selama 10 tahun Nabi di Makkah Al-Mukarramah, hanya bangsa Quraisy yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan, inilah 7 kelebihan. Kemudian Nabi baca summa talaha Rasulullah SAW, kemudian Nabi baca surah Ila fi Quraisy. Okey. Artinya kelebihan orang Quraisy. Kita masuk pada tafsir ayat. Tafsir ayat insya-Allah. Allah sebut li'ila fi Quraisy. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimah li'ila fi Quraisy. Lam. Kerana ilaf orang Quraisy. Kerana kita sebutlah ini sini seperti diterjemahkan kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa tiba-tiba Allah sebut kerana? Kebiasaannya kerana ini disebutkan di tengah-tengah ayat, bukan di awal ayat. Lam tadi, sebab apa Allah sebut kerana? Pandangan pertama, kata li'ila fi Quraisy, kerana surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada tentera bergajah, dan Allah jadikan tentera bergajah itu seperti daun yang dimakan oleh ulat,
faja'alahum ka'asim ma'kul. Kenapa? Li'ila fi Quraisy. Kerana Allah nak orang Arab Quraisy ni masih duduk kat Mekah, bersatu tinggal di sana. Kerana penyatuan ahli Mekah, kerana perpaduan mereka, Allah pelihara. Kalau Allah tak pelihara, orang Mekah mungkin dah jadi hamba, ditangkap oleh tentera Abrahah. Oleh kerana Allah nak nikmat Allah yang besar, Allah selamatkan mereka daripada tentera bergajah Abrahah. Kenapa? Li'ila fi Quraisy. Kerana perpaduan, kerana Allah nak supaya orang Quraisy ini bersatu dan mereka terus aman makmur. Sebab tu kita faham makna lam tadi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, mereka berpandangan bahawa dua surah ini adalah surah yang sama. Kerana lam tadi kalau dimaknakan dengan surah Al-Fil menjadi satu surah. Lam tadi dipanggil lam litta'lil. Lam bererti kerana yang ada ta'alluq dengan surah sebelumnya, iaitu surah Li'ila, surah Alam Tara Kaifa. Jadi kalau nak syarahkan makna Li'ila fi Quraisy, kena tengok pada akhir ayat surah Al-Fil, faja'alahum ka'asim ma'kul. 5, Allah jadikan tentera bergajah hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Kenapa? Li'ila fi Quraisy. Kerana Allah nak jaga, Allah nak jadikan orang Quraisy jadi masih lagi tinggal di kampung mereka, mereka tidak ditawan, mereka masih bersatu, mereka masih kekal boleh berniaga seperti biasa. Ini makna lam. Lam jenis lam yang pertama. Dan lam ini disebutkan pada lamut ta'lil yang ada ta'alluq dengan ayat sebelumnya. Ada ta'alluq dengan ayat sebelumnya. Namun pandangan ini merupakan dalam surah Quraisy ini antara surah yang paling banyak khilaf. Paling banyak khilaf. Satu persatu khilaf pada tiap-tiap kalimah ada padanya, kerana boleh dimaknakan dengan pelbagai sudut cara faham. Dan pandangan ini kata lam ini ada kaitan dengan surah sebelumnya. Inilah pandangan Al-Farra, mana ulama bahasa yang hebatlah, Al-Farra, dan juga pandangan Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dan beberapa orang ulama-ulama yang lain. Okey, sebagai pada ulama seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, juga ulama bahasa yang hebat, pengasas ilmu arud, dan ulama antara ulama nahu yang terkemuka, dan juga ulama-ulama Basriyin, mereka mengatakan lam ini adalah kerana yang ada di sini ada kaitan dengan ayat falyabudu rabb hadzal bait. Makna asalnya falyabudu rabb hadzal bait li'anna Allahu manna 'alaihim bi'ilafi Quraisy. Maksud asal ayat ini susunan yang ikut untuk mudah fahamnya, Allah kata hendaklah mereka menyembah Kaabah, Tuhan kepada Kaabah, Rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Rabb atau Tuhan kepada Baitullah ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bangsa Quraisy ini bangsa yang kuat dan bersatu. Sepatutnya mereka juga ertilam kerana, tapi bukan kaitannya dengan kisah dalam surah Al-Fil, tapi kerana kalimah falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka sembah Tuhan Baitullah ini. Kenapa? Sebab Allah dah satukan mereka. Allah jadikan mereka bersatu. Jadi lam di sini boleh ada yang kata ada kaitan dengan surah Al-Fil, ada pandangan kata ada kaitan dengan akhir ayat, iaitu falyabudu rabb hadzal bait. Namun Al-Farra beliau bagikan pandangan yang lain. Beliau kata namun boleh juga maknanya dita'ajjub. Ta'ajjub ni Allah nak menzahirkan perasaan ta'ajjub. Artinya heran dengan orang Quraisy. Kenapa heran?
Dari segi bahasa, Allah dah beri macam-macam pada mereka. Allah beri nikmat macam-macam pada mereka. Allah selamatkan mereka dengan dengan daripada tentera bergajah. Allah telah berikan mereka rezeki yang banyak sedangkan mereka berada di tengah padang pasir. Mereka ada air zam-zam yang cukup untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berikan semua bangsa Arab hormat pada mereka. Mereka selamat melakukan perjalanan macam-macam tapi tetap tak nak beriman dengan Allah. Jadi lam ta'ajjub. Li'ila fi Quraisy maksudnya sangat heran bangsa Quraisy ini. Sangat heran orang Quraisy. Jadi lam di sini lam lit ta'ajjub. Ini pandangan juga dikemukakan oleh Farra dan makna juga betul. Maknanya betul. Jadi kalau kita nak terima semua pandangan, maksudnya apa? Lam di sini Allah merasa takjub dengan orang Quraisy yang tak sembah Allah. Pada masa sama Allah beritahu. Kenapa? Sebab Allah dah selamatkan mereka daripada tentera bergajah. Allah dah berikan mereka makan minum yang cukup, tapi mereka tetap tidak mahu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu lam. Ilaf. Okey, kita baca dulu apa tulis. Walaupun menurut ijma' ulama, ya tuan-tuan boleh letakkan ijma' tadi dipersoalkan kerana dah sebut ada khilaf, mana boleh sebut ijma'. Okey. Mana walaupun sebahagian menukil ijma', tetapi oleh kerana penulis telah menukilkan khilaf, jadi tidak boleh disebutkan ijma' di sini. Kerana ijma' tadi tidak sah kerana berlakunya khilaf pandangan sejak daripada awal sejak zaman sahabat. Kita baca dulu. Walaupun menurut ijma' ulama itu kesepakatan para ulama bahawa surah ini berasingan dari surah sebelumnya Al-Fil. Jadi tak ijma' lah. Tadi kita dah bincang ada khilaf. Tapi disebutkan sini ijma'. Ini mungkin terlepas pandang. Oleh itu dalam Mushaf Al-Imam surah ini dipisahkan dengan basmalah. Mushaf Al-Imam adalah gararan kepada mushaf yang ada pada imam. Siapa imam tersebut? Sayyidina Uthman bin Affan, atau mushaf Al-Imam yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mushaf yang ada pada khalifah, namanya mushaf Al-Imam. Bukan mushaf rasmi di bawah negara Islam. Bukan mushaf, bukan Quran yang ditulis perorangan. Mushaf Al-Imam inilah mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar suruh kumpulkan Quran, dan kalau ada mushaf-mushaf yang tulis dengan susunan yang berbeza ataupun yang ada perkataan-perkataan yang lain, selepas pemerintah Abu Bakar dah perintahkan supaya dikumpulkan ahli Al-Quran, tengok bandingkan hafalan-hafalan mereka, dikumpulkan semua sekali, mereka sepakat kata begitulah bentuk susunan Al-Quran Al-Karim dan dengan ayat-ayatnya, maka Abu Bakar perintahkan supaya mushaf yang lain, iaitu mushaf yang lain artinya yang catatan tangan yang ada mengandungi kesalahan-kesalahan atau mengandungi bukan kesalahan, susunan yang berbeza ataupun tidak tersusun, dimusnahkan. Kenapa? Bukan sebab tidak terjaga, tidak terpelihara, namun kerana mereka tulis sebelumnya, mereka tulis bukan pada satu tempat. Mereka tulis Al-Quran pada pelepah kurma, sebahagian mereka tulis di kulit-kulit. Jadi susunan yang tidak jelas tadi menyebabkan dikhawatir akan mengelirukan. Akhir sekali Abu Bakar kumpulkan dalam satu buku, iaitu mushaf, dan tulisan-tulisan yang tidak tersusun tadi Abu Bakar perintahkan untuk dibakar. Diperintahkan untuk bakar tidak dalam kefahaman bahawa semua isi kandungannya telah dinukilkan dalam satu mushaf. Bukan artinya bakar ada Quran yang dibakar, tidak. Cuma catatan yang tidak jelas tadi ataupun yang banyak mengandungi campur aduk kerana mereka tidak tulis pada satu tempat, diperintahkan untuk bakar agar tidak keliru, tidak mengelirukan. Di mushaf yang dikumpul oleh Abu Bakar itu dinamakan sebagai mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam.
Mushaf yang samalah digunakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan bila Abu Bakar meninggal. Mushaf tadi diwarisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam. Kemudian bila Sayyidina Umar dibunuh, mushaf tadi ada di tangan Hafsah. Tatkala Sayyidina Uthman naik menjadi khalifah dan ingin kumpul Quran, Sayyidina Uthman minta supaya Hafsah serahkan kepada khalifah untuk disalin. Dari mushaf Abu Bakar lah pada zaman Sayyidina Uthman disalin beberapa nuskah dan dikirimkan ke negara-negara Islam. Tiap-tiap negara ada mushaf utama, mushaf rasmi yang dipegang oleh pemerintah, dan mushaf inilah dinamakan sebagai mushaf imam. Dalam catatan mushaf imam, iaitu dalam Rasam Utsmani dan juga dalam tulisan Rasam Utsmani atau mushaf sejak zaman Abu Bakar lagi, surah ini ditulis dengan ada Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah tokoh utama yang kumpul Quran, namun seperti mana yang diketahui bahawa pengumpulan Quran ini adalah menurut pandangan qurra, bukan beliau seorang, qurra yang lain. Jadi itulah yang dicatatkan, surah Al-Fil adalah surah yang berbeza dari surah Quraisy. Namun surah ini mempunyai hubungan yang sangat erat, kerana makna antara keduanya adalah seperti berikut. Okey, ini makna yang saya sebutkan tadi, saya baca sekali lagi. Kami telah memelihara kota Mekah daripada kejahatan tentera bergajah dan kami hancurkan mereka kerana perpaduan di kalangan orang-orang Quraisy. Bergariskan perkataan kerana perpaduan di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa Allah hancurkan tentera bergajah? Sebab kerana ingin menyatukan di kalangan orang, kerana Allah ingin menyatukan golongan Quraisy dan kehidupan mereka yang aman sentosa. Allah nakkan mereka hidup aman sentosa. Ada pula mengaitkan kerana perjalanan mereka pada musim sejuk dan musim panas. Ini sama saja. Li'ila ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Syekh As-Sa'di berkata, jar dan majrur pada li'ilaf, mana li jar, ilaf majrur, berkaitan rapat dengan surah sebelumnya. Maksudnya, kami telah menghancurkan tentera bergajah kerana kaum Quraisy. Kaum Quraisy agar mereka merasa aman sentosa dan terjamin kemaslahatan dan teratur perjalanan dagangan mereka pada musim sejuk ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Okey, ini jadi kalau lihat kepada tafsir ini, penulis cenderung pada pandangan ini. Walaupun dari segi tarjihnya disebutkan bahawa surah Al-Fil dengan surah Quraisy, surah yang lain seperti mana terdapat surah Imam, namun dari segi makna sangat mudah nak faham. Dari segi makna, kalau dikaitkan dengan surah sebelumnya, ianya lebih mudah untuk kita faham maksud li'ila fi Quraisy pada ayat ini. Okey. Li'ila fi Quraisy. Li'ilaf. Apa itu ilaf? Perpaduan. Kenapa perpaduan? Orang Quraisy bangsa yang hebat. Bangsa Arab yang tidak bergaduh antara satu sama lain. Dia bergaduh dengan bangsa lain. Tapi sesama mereka tidak bergaduh. Mereka bersatu. Dan mereka negeri yang aman. Kenapa aman? Kerana mereka sangat menghormati antara satu sama lain. Dan mereka tidak akan membenarkan seorang pun daripada bangsa Quraisy yang ditangkap menjadi hamba di mana-mana. Dan tidak berlaku dalam sejarah. Mungkin bangsa lain ada ditangkap sebabkan peperangan, sebabkan hutang, sebabkan pelbagai sebab menjadi hamba. Bangsa Quraisy tidak. Mereka ada sifat ta'assub yang tinggi, ta'assub dengan bangsa mereka, menyebabkan mereka bersatu atas dasar tersebut. Inilah dasar yang Allah sebut. Mereka bersatu sebab Allah bantu mereka. Tapi kenapa tak nak sembah Allah? Kenapa enggan sembah Rabb Hadzal Bait? Apa sebab? Mereka dimuliakan bukan sebab tanah mereka, sebab tanah mereka kering kontang. Adakah sebab mereka? Tak. Mereka pun bukan
Bukan sebab diri mereka, kerana mereka bangsa yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dibandingkan dengan bangsa lain, mungkin ada orang lain yang pandai membaca menulis lebih mulia daripada orang Quraisy. Adakah kerana kekayaan mereka? Tidak. Mekah bukan tempat yang sangat kaya. Bukanlah tempat yang ada hasil. Mereka kaya, tapi bukan kerana tanah mereka mempunyai hasil yang banyak. Apa rahsia orang Quraisy ini dimuliakan? Rahsianya hanya satu, kerana Baitullah. Punca mereka dimuliakan kerana Baitullah. Seluruh masyarakat Arab, termasuk yang jahat, termasuk perompak, takkan merompak kafilah perdagangan yang dibawa oleh bangsa Quraisy. Orang lain kalau nak berdagang, walaupun mereka mahir dalam perjalanan tahu macam sekalipun, tapi kalau mereka berjalan, mereka berdepan dengan rompakan. Ada yang merompak. Tapi orang Quraisy, mereka berjalan, ada yang datang rompak, mereka kata kami daripada Quraisy. Perompak tak jadi rompak, malah perompak hantar mereka sampai ke tempat tujuan dalam kawasan mereka. Puncanya kenapa? Orang Arab sangat hormatkan Baitullah dan sangat hormatkan bangsa yang ada di Baitullah, bangsa yang dikatakan bangsa pilihan, bangsa yang menjaga tanah haram, iaitu bangsa Quraisy. Dan penghormatan bangsa Arab menjadi lebih tinggi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan tentera Abrahah. Ketika Abrahah Al-Ashram datang daripada Yaman, pergi untuk meruntuhkan Kaabah, beliau telah disekat oleh beberapa bangsa Arab yang lain, seperti orang Arab Raja Himyar. Akhir sekali mereka kalah. Mana Quraisy, bangsa Arab yang lain dikalahkan oleh tentera Abrahah. Ada yang mati, ada yang ditawan. Dan perjalanan Abrahah dengan bawa tenteranya sampai lalu di kota-kota besar Arab yang lain. Kehebatan tentera Quraisy tadi, tentera bergajah tadi, menyebabkan orang Quraisy sedar bahawa mereka tak mampu pertahankan Kaabah. Hebat-hebat mereka macam sekalipun, yang datang sekarang Maharaja Abrahah. Ya, mereka terpaksa bersembunyi. Namun kedudukan mereka jadi mulia bila Allah Subhanahu Wa Taala yang hancurkan musuh Makkah, musuh Quraisy. Allah hancurkan Abrahah bersama tenteranya ketika itu, menyebabkan orang luar tak berani nak usik bangsa Quraisy. Bertambah hormat mereka terhadap bangsa Quraisy. Jadi punca mereka dihormati bukan kerana mereka hebat, bukan kerana bangsa mereka ni lebih kuat, bukan kerana apa-apa, tapi kerana Baitullah. Kerana Baitullah. Kerana Allah berikan mereka hidup di Makkah Al-Mukarramah, kerana tanah haram. Dan kerana Allah selamatkan mereka daripada Abrahah. Sepatutnya keadaan mereka yang sebegini, bila Nabi SAW ajak mereka sembah Allah, mereka lah yang paling awal ikut, kerana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka bukan tak tahu Baitullah itu itu dinisbahkan kepada Allah. Anak mereka nama Abdullah. Dan mereka tahu bahawa yang ciptakan alam ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tahu bahawa agama Nabi Ibrahim adalah agama Hanif, agama yang bersih daripada penyembahan berhala. Tetapi pengetahuan mereka itu tidak menjadikan mereka tinggalkan syirik. Kerana mereka menafsirkan mereka melakukan bid'ah dalam agama sehingga melibatkan urusan tauhid. Sehingga mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala atas alasan agama. Inilah dia sebab kenapa orang Quraisy
mereka tidak pada peringkat awalnya mereka menolak agama yang dibawa oleh Nabi SAW kerana mereka menafsirkan perbuatan mereka meletakkan berhala itu sebagai perbuatan yang baik dan tidak mencalarkan tauhid mereka. Anak mereka nama Abdullah, mereka kata bila ditanyakan kepada mereka, Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang ciptakan langit dan bumi? Pasti mereka jawab Allah. Dikata mereka, walaupun kami sembah berhala macam sekalipun, sedang asalkan kami yakin Allah yang ciptakan, jadi kami tak salah. Malah mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah semua berhala-berhala ni kecuali kami harap agar berhala tadi yang merupakan patung orang-orang soleh pada zaman dahulu, agar mereka bawa kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka hanya sembah Allah, tinggalkan yang lain. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah, jangan sembah tuhan-tuhan yang lain. Ini makna umum kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Quraisy. Tujuannya untuk mengajak mereka falyabudu rabb hadzal bait. Allah kata ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Insyaallah saya rasa minggu depan kita kena ambil semula surah ini dan saya dah bagikan secara umum overall untuk kita faham maksud surah ini, cuma kita detail. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang ila fi rihlatash shita'i was-sayf, dan kita akan syarahkan kenapa mereka ke Yaman dan beberapa siapakah yang memulakan perniagaan, yang mengasaskan syarikat Quraisy Corporation. Lebih kurang begitulah. Ada yang mula, adakah Qusay bin Kilab atau Hashim dan sebagainya, yang memberi idea bahawa orang Quraisy nak survive kekal kat Mekah itu dengan cara berniaga. Ini semua kebiasaan Quraisy. Malah tak disebutkan kat sini, Quraisy itu berasal daripada kalimah qarshun ataupun qirshun, dan saya lebih cenderung pada pandangan ini walaupun tak disebutkan dalam buku. Qirshun adalah maksudnya duit. Mereka bangsa yang mahir dalam perniagaan. Mahir dalam perniagaan. Kalau kita tengok nanti kaedah mereka berniaga, apa yang mereka bawa daripada Yaman, apa yang mereka bawa daripada Syria, sangat bijak dalam perniagaan bangsa Quraisy. Dan semua bangsa lain kalau nak berjalan jauh mesti tompang dengan mereka. Itu yang ada di kalangan sebahagian, ada yang zalim yang tangkap Salman Al-Farisi jadi hamba. Sebab apa? Sebab bangsa lain kalau nak selamat dalam perjalanan memang kena tompang dengan Quraisy. Sebab Quraisy sahaja bangsa yang tak akan dirompak oleh mana-mana perompak. Bangsa lain kena bawa senapang, kena bawa senjata yang cukup, senapang lah, senjata cukup, pedang dan sebagainya, mereka cukup, orang cukup baru ni. Tapi orang Quraisy boleh berjalan dengan selamat kerana hormat orang Arab terhadap mereka. Malah sebagai komen lah sebelum kita buka pada soalan, malah ketika Nabi berdakwah, ramai bangsa Arab, kebanyakan bangsa Arab tak masuk campur. Ada bangsa Arab mensokong Nabi seperti bangsa kaum Ansar di Madinah Munawwarah, Bani Najjar dan sebagainya. Ada bangsa yang bantu Quraisy. Bangsa-bangsa Arab yang seperti beberapa kabilah Ri'al Zakwan dan sebagainya yang sokong bangsa Quraisy. Kebanyakan bangsa Arab mengambil pendirian berkecuali. Kenapa? Sebab mereka sangat hormatkan orang Mekah. Dan pergaduhan yang ada sekarang ini, iaitu pergaduhan antara ataupun pertembungan antara dakwah Nabi dengan orang Quraisy, dua-dua pihak daripada bangsa Quraisy. Dua-dua pihak bangsa Quraisy yang mereka sangat hormat, dan mereka tak tahu nak buat keputusan siapa yang betul, siapa yang salah. Selama zaman jahiliah, mereka kata apa Quraisy buat mesti betul. Sampai jahatnya Quraisy ni, mereka buat undang-undang, sebahagian daripada mereka lah, mereka buat undang-undang, kalau masuk tanah Mekah, nak buat umrah, tak boleh pakai pakaian kecuali yang dibeli di Mekah. Pakaian khas. Dia berniaga. Dia buat berniaga. Jadi,
baju-baju yang dipakai untuk buat ketika buat haji dan umrah di Mekah, ada haji dan umrah, mereka wajibkan mereka buat undang-undang syariat, buat hukum. Tak sah kalau tak pakai baju yang mereka jual. Dia orang luar datang, kena beli baju dia orang. Kena beli baju dengan harga yang mahal. Sampaikan ada di kalangan orang luar datang nak buat haji atau buat umrah, tak dapat buat haji dan umrah sebab apa? Sebab tak cukup duit nak beli baju mereka. Itu yang terjadinya. Kalau macam tu, macam mana nak buat? Kalau duit tak cukup, terpaksalah tawaf dan keadaan berbogel. Namun orang Arab ni, mereka malu, mereka hanya melakukan tawaf pada waktu malam, waktu yang gelap, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, siapa yang tengok mereka akan buta. Itulah kita tengok sejarah-sejarah cerita. Jadi orang Quraisy ni bila mereka buat satu perkara akan sangat dihormati. Sebab tu bangsa Arab kebiasaannya tawakuf. Namun bila Nabi SAW bawa tentera membuka kota Mekah, masa ni membuka mata mereka, mereka tunggu tengok. Mereka kata kalau Muhammad masuk dengan selamat, tidak ada tentera tidak ada burung ababil yang turun untuk hancurkannya. Mereka tahu bahawa yang benar adalah Muhammad SAW. Dan itulah yang berlaku. Bila Nabi tawan kota Mekah, masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan tidak ada burung ababil datang menghancurkan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang lain tahu bahawa yang pihak yang betul adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila masuk je Mekah, Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk agama ramai-ramai. Sebab apa? Sebab dah tak ada alasan, dah tak ada apa-apa dah mereka fikirkan lagi. Mereka ada benda yang mereka sangsikan bahawa ajaran yang benar hanyalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama yang dipertahankan oleh kaum sebelum itu. Mereka jadi sanksi sebab apa? Sebab sebelum Nabi datang pun bangsa Quraisy ini dah memiliki kemuliaan yang tersendiri, dan agama mereka adalah Allah selamatkan mereka daripada Abraha, menunjukkan bahawa Allah redha pada mereka. Itulah yang difahami oleh orang-orang Arab selain pada Quraisy. InsyaAllah kita buka pada soalan kejap, Prof, insyaAllah. Okey, mungkin tak ada kot, insyaAllah. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Dan jazakumullah khairan di atas kehadiran. Terima kasih atas segala usaha tuan-tuan perempuan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT berkati segala usaha, dan Allah jadikan itu salah satu jalan untuk memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sampai sini saja kita tutup majlis kita. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.